Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Cedar Samin langsung dari Parlimen. Baik, mekanisme pelaksanaan program sarapan percuma atau lebih dikenali sebagai PSP untuk semua pelajar sekolah menengah yang dirancang bermula tahun depan adalah antara tumpuan utama persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Dalam aturan mesyuarat hari ini, ia dibangkitkan pada soalan kedua sewaktu sesi pertanyaan bagi jawab lisan oleh Ahli Parlimen Jerai, Sabri Aziz, yang meminta penjelasan daripada Kementerian Pendidikan berhubung perkara ini. Dan selain itu turut dihangatkan ialah persidangan berkenaan dengan penjelasan berhubung langkah kerajaan berkaitan ketirisan dan unsur rasuah pada pemberian kontrak dan pengagihan AP yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Labis Pang Hock Leong kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Dan dalam pada itu turut dijangkakan mencuri perhatian ialah soalan daripada Ahli Parlimen Machang, Dato' Ahmad Zazlan Yaakob, yang meminta Kementerian Dalam Negeri menyatakan jika terhadap dapat sebarang keperluan untuk mengubah sistem dan operasi sedia ada bagi permohonan MyKad adalah salah satu langkah mengelakkan kes penjualan kad pengenalan kepada warga asing berulang. Baik, ini merupakan antara rangkuman bagi pertanyaan jawab lisan pada hari ini. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat yang secara langsung, anda boleh melalui laman sesama myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, selepas sesi pertanyaan jawab lisan, tumpuan pula dijangka terarah pada perbahasan dan penggulungan rang undang-undang anti berita tidak benar pemansuhan 2019 selepas dibentangkan kali pertama semalam. Dan untuk pengetahuan anda, ini merupakan percubaan kali kedua kerajaan membentangkan rang undang-undang ini selepas ditolak oleh Dewan Negara pada 8 September lepas dan sekaligus telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Dan antara usul-usul lain yang dijangka akan dibentangkan adalah rang undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan penderma makanan 2019, bacaan kali kedua oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. Dan seterusnya adalah rang undang-undang Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional 2019 oleh Perdana Menteri dan rang undang-undang Perhubungan Perusahaan Pindaan 2019 oleh Menteri Sumber Manusia, rang undang-undang Mata Wang 2019 oleh Menteri Kewangan dan rang undang-undang Bank Negara Malaysia Pindaan 2019. Dan semalam juga bacaan pertama rang Undang-Undang Perbekalan 2020 atau Belanjawan 2020 telah pun dibacakan buat kali pertama oleh Menteri Kewangan. Baik, berbalik pada pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Soalan pertama oleh Ahli Parlimen Petaling Jaya, Maria Chin Abdullah, yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan sama ada kementerian akan mengkaji keberkesanan sistem perlindungan sosial di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah disifatkan oleh pelapor khas PBB sebagai fragmented dan tidak mempunyai kaki tangan pekerja sosial yang mencukupi. Dan seterusnya, isu berkenaan madu keluluk juga turut dibangkitkan dalam pertanyaan jawab lisan pada hari ini oleh Ahli Parlimen Tasik Gulugur oleh Dato' Syabuddin bin Yahya kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Baik, kita terus ke persidangan Dewan Rakyat hari ini. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Puan Maria Chin binti Abdullah, Taling Jaya. Terima kasih. Soalan saya nombor 1. Terima kasih. Silakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan YB Petaling Jaya bertarikh hari ini sekali dengan pertanyaan YB Ipoh Timur pada 12 November tahun ini kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, pelapor khas PBB yang telah menyatakan bahawa sistem perlindungan sosial di Malaysia adalah fragmented adalah merujuk kepada sekurang-kurangnya 110 program perlindungan sosial di Malaysia yang dilaksanakan oleh 20 kementerian dan agensi, bukan sahaja yang berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Daripada 110 program perlindungan sosial ini, hanya 11 bantuan kebajikan berada di bawah tanggungjawab JKM. Malah sebelum laporan PBB itu dikeluarkan, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 29 Mei tahun ini 2019 telah pun bersetuju supaya Majlis Perlindungan Sosial Malaysia atau Malaysia
Social Protection Council MySPC yang telah ditubuhkan pada 28 Oktober 2016 diaktifkan semula sebagai badan induk penyelarasan dasar dan program perlindungan sosial bagi memperkasakan sistem perlindungan sosial negara. Di bawah MySPC ini yang diurusdiakan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM, satu jawatankuasa teknikal perlindungan sosial telah pun ditubuhkan bagi menyelaras 4 jawatankuasa kerja di mana KPWKM, Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diberi mandat untuk mengetahui jawatankuasa kerja bantuan sosial. Antara skop jawatankuasa kerja bantuan sosial adalah 1. Menganalisa dan mengenal pasti jurang bantuan sosial. 2. Mengkaji semula dan mengenal pasti bantuan untuk kumpulan rentan dan kumpulan sasar agar ianya bersifat komplementari dan tidak berlaku pertindihan. Dan 3. Penggunaan sumber yang optimal berdasarkan kekangan fiskal. Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perlindungan Sosial telah diadakan pada 12 September tahun ini, manakala mesyuarat MySPC akan diadakan pada 3 Disember tahun ini juga insya-Allah bagi membincangkan draft Pelan Induk Perlindungan Sosial Kebangsaan serta cadangan untuk mewujudkan sistem pangkalan data nasional perlindungan sosial. Datuk Yang di-Pertua, seperti mana yang dimaklumkan, memang tepat sekali bahawa pada masa ini JKM tidak mempunyai kaki tangan pekerja sosial yang mencukupi. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Mampu yang bermula pada 26 November 2018 dan siap pada Jun 2 tahun ini, nisbah pekerja sosial di JKM berbanding populasi penduduk Malaysia adalah 1 kepada 8,576 penduduk Malaysia. Nisbah memang ni besar jika kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti 1 pekerja sosial kepada 490 rakyat di Amerika Syarikat, 1 kepada 1040 di Australia, 1 kepada 3025 di United Kingdom dan di jiran kita Singapura 1 kepada 3448 orang. Jadi kita ni memanglah 1 sampai 8,578 ni memang kekurangan pekerja sosial. Ini ditambah lagi dengan kepelbagaian fungsi di luar skop kerja yang terpaksa dipikul oleh pegawai JKM menyebabkan berlaku ketidakcekapan dalam pengurusan perlindungan sosial. Oleh itu, Kementerian sedang mengambil beberapa langkah perubahan agar JKM dapat memberikan fokus kepada skop tugas pekerja sosial iaitu pengurusan case management kepada kumpulan sasar. Antaranya adalah melalui pengujudan Akta Profession Kerja Sosial yang dijangka akan dibentangkan pada Dewan Rakyat ni pada bulan Disember tahun ini juga. RUU ini bakal mengukuhkan lagi peranan dan keberkesanan perkhidmatan pekerja sosial agar ianya bertetapan dengan cabaran masalah sosial yang semakin kompleks. Bagi menangani masalah kekurangan kaki tangan kerja sosial, Kementerian pula telah bincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA agar perkara ini dapat diselesaikan. Pada masa yang sama, Kementerian juga bercadang untuk meningkatkan kolaborasi bersama pertubuhan-pertubuhan NGO dalam memastikan kumpulan sasar menerima perlindungan sewajarnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sila soalan tambah pertama Petaling Jaya. Ya, terima kasih. Soalan tambahan ialah adakah kerajaan akan memperkenalkan child benefit dengan izin allowance universal bagi lebih meringankan lagi beban kewangan menjaga anak supaya kita boleh mengkurangkan jumlah kanak-kanak yang hidup dalam kemiskinan. Saya ingin bawa perhatian kerajaan terhadap cadangan oleh UNICEF Malaysia untuk memberi 150 hingga 200 ringgit kepada setiap kanak-kanak berumur kurang dari 2 tahun dan program ini mungkin hanya memakan belanja lebih kurang 0.2% KDNK. Program seperti ini sedang dilaksanakan di Kanada malah pada tahap yang sangat tinggi sehingga kan seorang kanak-kanak yang layak boleh menerima Canadian dollar 5,000 setahun. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Datuk Yang Betul. Terima kasih PJ Petaling Jaya.
Kementerian ambil maklum dan bersetuju bahawa 1000 hari pertama daripada kandungan sampailah umur 2 tahun merupakan fasa paling kritikal dalam perkembangan kanak-kanak. Untuk makluman YB, cadangan perkenalkan child benefit dengan izin atau bantuan keuangan secara universal kepada semua kanak-kanak masih belum sesuai dilaksanakan buat masa ini kerana satu, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kerajaan dalam proses membangunkan pelan perlindungan sosial kebangsaan bagi melihat semula keberkesanan semua bantuan keuangan serta kebajikan di semua kementerian. Maka adalah tidak bertepatan sekiranya kerajaan memperkenalkan bantuan keuangan baru sebelum kajian ini dilaksanakan. Kerajaan juga mengumumkan pelaksanaan program sarapan pagi percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan mulai 1 Januari 2020. Ini akan melibatkan anggaran 20.7 juta kanak-kanak dengan tujuan memberikan makanan berkhasiat mengikut nilai kalori dan amalan pemakanan seimbang bagi memastikan murid mengamalkan pengambilan sarapan, gaya hidup sihat serta merangsang proses tumbesaran mereka. Dan manakala bantuan kanak-kanak BKK RM100 sebulan seorang dan maksimum RM450 seisi rumah melebihi 4 orang kanak-kanak diteruskan sekiranya memenuhi syarat kelayakan yang diadakan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau. Terima kasih Datuk 30 Speaker. saat. Ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya ucap tahniah kerana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri mempunyai idea yang cukup bernas untuk menjaga perlindungan kaki tangan pekerja sosial khususnya di bawah JKM. Dan disebut tadi 110 program sosial di bawah kementerian-kementerian yang lain yang akan diselaraskan, seperti Abang Mat, dia dalam video dia jadi pekerja sosial di kedai teh Kada di Tanjung, Batu Jiwa Murni di bawah Angkatan Tentera, Kospen di bawah KKM. Jadi saya nak tanya, boleh tak pekerja sosial selain pada pekerja yang kita tetapkan di bawah kaki tangan atau di bawah JKM ini, kita perluaskan di dalam pemimpin-pemimpin masyarakat yang turun padang bersama dengan pekerja JKM ini untuk melihat tentang kebajikan sosial seperti bencana, mesti banjir dan sebagainya. Saya mohon jawapan. Terima kasih Datuk Speaker. Sila, Timbalan Perdana Menteri, 1 minit saya. Terima kasih kalau crowd. Tapi memang kita mahukan pekerja sosial itu actually pengkhususan ada. Dan sebab itu kita naikkan tingkat pekerja sosial supaya dia tidak banyak-banyak tugas, jadi mengurangkan efisiensi dan keberkesanan kerja sosial itu. Jadi kita ada juga rancangan untuk undang-undang pekerja profession kerja sosial. Jadi dia sama dengan macam perubatan dan peguam. Taklah semua macam-macam buat jadi kita cairkan peranan dia. Tetapi kita ada juga di bantuan, kalau yang tempat lain kalau ada apa-apa bencana, kita juga ada sistem siapa-siapa pun boleh tolong dan memberikan pertolongan yang dipanggil sebagai penolong pekerja sosial. Ada ya. Memang itu kita ada juga supaya mereka akan memberikan perlindungan terutamanya kanak-kanak pekerja sosial itu. Tapi sebenarnya yang saya katakan, dia tidak mahu banyak sangat petugas. Kita nakkan pekerja sosial itu case management. Sebab case management ya bukan saja masa kena apa-apa tu, tetapi kita follow up. Macam saya ambil case kanak-kanak terdera. Dia kena ada perlindungan, kena selamatkan, kena pergi ke mahkamah, kena bagi lepas tu tengokkan supaya dia diberikan counselling, semua ini. Jadi pekerja sosial ni kita nak menaikkan tingkatkan supaya dia jadi se-profession macam peguam dan doktor. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan seterusnya, saya dah mula banjir dah. Ahli Berhormat, tengok sikit. Tadi Timbalan Speaker. Saya ingin menjemput Tuan Sabri bin Aziz Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan nombor 2. Sila, Yang Berhormat Menteri Pendidikan, jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengetua. Tuan Yang Ketua, untuk makluman ahli yang berhormat, terdapat 10 pertanyaan yang berhubung kait dengan program sarapan pagi
Oleh itu, izinkan saya menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan daripada YB Jerai dan YB Berwas pada hari ini, 9 Oktober 2019, YB Ledang pada 21 Oktober 2019, YB Bandar Kuching pada 24 Oktober 2019, YB Pasir Salak, YB Sembrong dan YB Sibu pada 6 November 2019, YB Jempol pada 12 November 2019 dan YB Rasah dan YB Padang Serai pada 21 November 2019. Tuan Yang di-Pertua, program sarapan pagi ataupun PSP Kementerian Pendidikan Malaysia adalah bertujuan untuk memberikan makanan tambahan yang memenuhi keperluan nutrisi penting bagi pertumbuhan fizikal dan kognitif murid-murid di sekolah rendah. PSP adalah berfokus kepada nutrition security yang bertujuan membekalkan makanan yang berkhasiat mengikut nilai kalori dan amalan pemakanan yang seimbang. Laporan Teknikal National Health and Morbidity Survey 2017 Adolescents Nutrition Survey NHMS dengan izin, Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan status pengambilan sarapan pagi dalam kalangan murid-murid bersekolah di Malaysia adalah tidak menyeluruh. Dapatan tinjauan ini menunjukkan bahawa 70% pelajar tidak bersarapan ketika mereka pergi ke sekolah. Manakala laporan Bank Dunia bertajuk Malaysian Economic Monitor Realising Human Potential dengan izin 2018 menunjukkan kadar kanak-kanak yang terbantut masih tinggi di Malaysia. Bukan itu saja, kajian juga ada menunjukkan bahawa pengambilan sarapan pagi mempunyai kesan positif terhadap pengembangan kognitif dan pencapaian pelajar di sekolah. Justru, tindakan pencegahan perlu dilaksanakan dengan menerapkan amalan pemakanan yang seimbang dalam kalangan semua murid sekolah rendah melalui pengambilan sarapan pagi yang berkhasiat. KPM bertanggungjawab melaksanakan PSP dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, Institut Pengajian Tinggi Awam dan juga NGO. KPM telah menubuhkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa pelaksana di peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah bagi memastikan pelaksanaan PSP berjalan lancar, memenuhi objektif dan dapat dilaksanakan secara berterusan. Projek rintis PSP telah dijalankan di 7 buah sekolah bermula September hingga November 2019. Sekolah rintis yang dipilih merupakan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan dan sekolah orang asli mengikut kawasan bandar dan luar bandar di 4 buah negeri dengan enrolment yang pelbagai, antara 47 murid sehinggalah 2,380 murid. Dapatan rintis ini akan dijadikan panduan untuk pelaksanaan PSP di seluruh negara. Pelaksanaan PSP dicadangkan melalui 2 mekanisme. Mekanisme pertama ialah pengoperasian PSP selama 30 minit menggunakan kombinasi menu utama dalam bentuk makanan bermasak dan menu berbuahan. Mekanisme kedua pula ialah pengoperasian PSP selama 10 minit menggunakan kombinasi menu minuman produk tenusu ataupun minuman berkhasiat dan menu makanan ringkas berkonsepkan ready to eat atau grab and go dengan izin, seperti roti, biskut, snack, bijirin, kuih dan telur rebus. Senarai menu PSP dibangunkan bersama-sama dengan kepakaran pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan IPTA bagi memenuhi khasiat yang diperlukan oleh murid. Waktu pemberian sarapan pagi ialah sebelum jam 8.30 pagi bagi murid sesi pagi dan sebelum 4 petang bagi murid sesi petang serta dijadualkan secara berperingkat-peringkat mengikut kesesuaian sekolah. Waktu makan murid akan dijadualkan secara berperingkat-peringkat dan lokasi tempat makan murid akan dipelbagaikan menggunakan ruang ataupun bilik yang ada di sekolah. Ini dapat memberikan masa untuk murid mencuci peralatan makanan masing-masing. Di samping itu, kaedah makanan di dalam kelas bersama-sama guru merupakan salah satu langkah praktikal daripada segi ruang dan hubungan mesra guru dengan murid. Maksudnya, guru akan bersarapan sekali dengan murid di samping mengambil peluang untuk mendidik tentang khasiat makanan dan juga adab-adab makan. Ini juga termasuk sebahagian daripada pendidikan sivik yang ingin diterapkan oleh kementerian pada waktu ini. Elemen pendidikan kesihatan juga diterapkan melalui program sarapan pagi ini. Murid mengamalkan pengambilan sarapan pagi yang berkhasiat dan gaya hidup sihat dari segi fizikal dan mental. PSP juga menerapkan nilai-nilai murni, berdisiplin dan adab pemakanan yang baik
di samping meningkatkan pengetahuan dan kesedaran aspek kesihatan diri serta mengelakkan pembaziran di kalangan murid. Diharapkan PSP ini akan dapat membentuk generasi Malaysia yang baru, yang lebih berpengetahuan, bersivik, bernilai murni dan juga sihat dan penuh dengan nutrisi. Kita juga mengharapkan supaya melalui PSP ini kita akan dapat membentuk Malaysia yang lebih sihat, membangun dan juga berdaya produktif. Sebanyak 2,691,231 murid sekolah rendah di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program sarapan pagi ini. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Sila, Ibu Rahmat Jerai, soalan tambahan pertama. 30 saat. Terima kasih YB Menteri atas penjelasan yang begitu baik tadi. Cuma untuk soalan saya ialah data menunjukkan bahawa sebanyak 289 juta diperuntukkan untuk melaksanakan rancangan makanan tambahan bagi murid sekolah yang tergolong dalam kumpulan miskin tegar sepanjang tahun ini, 2018. Pada 2018, ramai 489,117 murid menerima bantuan tersebut melibatkan 7,316 sekolah di seluruh negara. Menerusi rancangan makanan tambahan ini, peruntukan bagi seorang murid adalah sebanyak RM2.50. Ringkasannya, dengan jumlah murid yang tidak sampai 500,000, telah mencecah peruntukan hampir 300 juta. Berapa pula peruntukan yang diperlukan apabila membabitkan jumlah murid kira-kira 2.7 juta orang? Dan yang keduanya, apakah langkah-langkah terbaik untuk mencegah daripada keracunan makanan kepada murid? Sila, Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Tuan Yang Dipertua, anggaran kos program sarapan pagi ini ialah di antara 800 juta ringgit sehingga 1.67 bilion. Bergantung kepada kaedah pelaksanaan bagi 200 hari persekolahan. Mengambil kira kos perbekalan makan mentah, bahan mentah di kawasan pedalaman termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Sebanyak 2,691,231 murid sekolah rendah di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program ini. Berkaitan dengan apakah langkah-langkah untuk mengelakkan keracunan, pembaziran dan sebagainya, kita mempelajari daripada pengalaman pelaksanaan RMT ataupun rancangan makanan untuk murid miskin, dan juga kita melalui program rintis yang kita lakukan dalam tempoh 2 bulan ini, pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah yang berpatutan menurut SOP yang telah ditetapkan demi memastikan tidak akan berlaku keracunan makanan dalam pelaksanaan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Saya tengok ramai nak bertanya, tapi saya tengok senarai yang telah bertanya. Soalan bertulis, antaranya ialah Bandar Kuching. Lepas ni rasa. Terima kasih, saya ada keistimewaan. Terima kasih YB Menteri. Saya tunggu tak dapat. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tersebut. Memang saya menyokong implementasi program ini, terutamanya bukan saja anak-anak kita dapat makanan yang berkhasiat, tetapi ini peluang baik anak-anak kita tak kira bangsa ataupun agama dapat duduk bersama untuk makan sarapan pagi. Namun begitu, bagaimana kita dapat memastikan makanan yang dibekalkan mengandungi semua khasiat atau mematuhi parameter yang diperlukan, terutamanya di kawasan pedalaman, dan juga bagaimana dengan anak-anak yang di mana ibu bapa memilih untuk menyediakan sarapan pagi di rumah. Adakah mereka juga perlu makan sarapan ataupun diberi pilihan? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Bagi Bandar Kuching, program sarapan pagi merupakan hadiah kerajaan pusat kepada rakyat Sarawak dan juga kepada rakyat Kuching. Kita mengambil berat tentang nutrisi dan juga khasiat yang diberikan kepada anak-anak kita melalui program sarapan pagi ini. Sebab itulah saya katakan tadi, bimbingan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia merupakan antara panduan kami dalam pelaksanaan tersebut. Kita memastikan setiap makanan yang diberikan adalah menurut preskripsi yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Dan bagaimana pula dengan anak-anak yang sudah makan di rumah? Kita menggalakkan mereka duduk untuk makan sekali. Kerana konsep program sarapan pagi ini bukan sekadar sarapan semata-mata. Bukan sekadar pemakanan semata-mata. Lebih daripada itu ialah konsep untuk makan sekali, harmoni, mahabbah. Dan lebih penting daripada itu, konsep pendidikan. Di mana guru akan turut serta makan dengan anak-anak murid dan anak-anak murid akan dibimbing dengan tata cara adab makan, mereka bersihkan bersama dan juga recycling makanan yang telah yang ada berbaki. Dan lebih daripada itu, kita ingin supaya tanpa ada perbezaan
agama, bangsa, kelas ekonomi, anak-anak murid dapat makan bersama-sama dan saling bermesra. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Tambahan. Timpul ada tanya soalan. Saya ada tanya soalan tadi. Anggota PEC meeting. Penting ni, penting. Saya berikan satu lagi. Saya tengok siapa yang ada bertanya yang dalam saya jemput yang berhormat Rasah. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih atas peluang untuk saya kemukakan soalan tambahan yang ketiga. Kalau kita tengok tarikh pelaksanaan pada tahun depan, tinggal kurang daripada 3 bulan lagi. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, apakah persiapan di peringkat sekolah, setiap sekolah yang, semua sekolah rendah yang terlibat, persiapan yang kena dilakukan, tak apakah benar rancangan ni dapat kick off dia, dapat dilancarkan pada sesi persekolahan baru pada 2 Januari tahun depan. Dan yang keduanya berkaitan dengan guru-guru yang tidak mengajar, yang tak masuk kelas, apakah mereka juga dapat makanan percuma? Sebab makan bersama murid, tapi sebab ada guru yang dia tak ada kelas waktu tu, apakah mereka juga dapat faedah dari ini? Terima kasih. Sila, 1 minit Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, guru-guru yang bertugas mereka akan mendapat makanan percuma. Berita baik untuk para guru. Namun bukan guru yang sama pada setiap hari. Bagi guru yang bertugas, mereka akan bersama dengan anak murid. Guru yang tidak bertugas, mereka akan mendapat peluang pada hari yang lain. Pendek kata, semua guru akan mendapat keuntungan dan manfaat daripada program sarapan pagi ini. Dan berkaitan dengan pelaksanaan pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan sedang berusaha untuk program sarapan pagi ini boleh dilaksanakan mulai tahun 2020 tertakluk kepada proses perolehan dan tata cara kewangan yang sedia ada. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan jawab lisan seterusnya. Saya ingin menjemput Datuk Haji Syabuddin bin Yahya Tasik Gelugur. Terima kasih Tuan Speaker. Pertamanya saya nak mengalu-alukan pelawat daripada Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Katolik Taling Jaya. Yang berhormat Tuan Speaker, soalan saya nombor 3. Sila, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani atau timbalannya untuk menjawab. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Madu kelulut merupakan salah satu produk makanan kesihatan yang dikenal pasti mempunyai khasiat antioksidan yang tinggi dan berupaya mengurangkan, menetralkan serta melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Sehubungan dengan itu, Kementerian telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan madu kelulut sebagai salah satu produk makanan kesihatan dan dijenamakan sebagai superfood dari Malaysia di peringkat antarabangsa. Selanjutnya, pihak kementerian telah melaksanakan beberapa langkah strategik dalam usaha untuk meningkatkan pasaran ekspor madu kelulut di peringkat antarabangsa dan memastikan bekalan yang mencukupi. Langkah-langkah ini termasuk membangunkan standard madu kelulut, penganjuran aktiviti promosi menerusi penyertaan dalam program-program pameran perdagangan di luar negara, membangunkan dokumen skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia, MyGap, menyediakan khidmat nasihat, latihan dan peruntukan bagi menggalakkan penternakan dan penghasilan madu kelulut. Pada tahun 2017, Kementerian telah melancarkan standard spesifikasi madu kelulut MS2683 dan standard penternakan lebah dan kelulut MS2679. Standard ini telah dibangunkan oleh sebuah jabatan kuasa kerja yang dianggotai oleh MARDI, SIRIM, Jabatan Standard Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu dan Institut Genom Malaysia, serta turut melibatkan sesi libat urus bersama pemain industri. Dokumen ini telah dibangunkan berdasarkan asas di bawah standard piawaian Codex Standard 12-1981 Standard for Honey bagi memastikan ketulinan dan kualiti madu kelulut terpelihara serta membendung masalah madu kelulut tiruan. Komitmen Kementerian untuk mempromosikan madu kelulut di luar negara pula telah dilaksanakan melalui program penyertaan dalam program pameran perdagangan antarabangsa
oleh pejabat-pejabat perwakilan pertanian di luar negara seperti nombor 1, Halal Market Fair, Fairbex 2018 di Tokyo, Jepun. Kedua, Middle East Organic and Natural Products Expo 2018 Dubai di Emirat Arab Bersatu. Dan ketiga, program validasi pasaran madu kelulut di Chicago, Amerika Syarikat pada tahun 2018. Selain itu, bagi meningkatkan lagi kesedaran mengenai madu kelulut sebagai superfood di peringkat antarabangsa, produk ini turut dijadikan sebagai cenderahati oleh pemimpin negara kita semasa lawatan kerja di luar negara atau dihadiahkan kepada tetamu kehormat luar negara yang melalukan lawatan kerja di Malaysia. Contohnya yang paling utama yang kita selalu tahu adalah yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri selalu memberi madu kelulut kepada pengunjung-pengunjung daripada luar negara. Sebagai usaha memastikan pengusaha madu kelulut di negara kita membekalkan madu kelulut yang memenuhi piawaian dan kualiti yang diterima di pasaran antarabangsa, Jabatan Pertanian sedang di peringkat akhir untuk membangunkan skim pensijilan amalan baik Malaysia, pemeliharaan lebah dan kelulut yang dikenali sebagai mygap.am. Skim pensijilan ini bertujuan untuk mengiktirafkan ladang yang mengamalkan amalan pertanian baik dalam pemeliharaan lebah dan kelulut. Bagi meningkatkan pengeluaran madu kelulut dan menarik penyertaan belia dalam industri madu kelulut, Kementerian turut menyediakan peruntukan kepada yang berminat untuk menceburi bidang penternakan dan penghasilan madu kelulut. Antaranya di bawah program Agripreneur Muda. Peserta daripada golongan belia diberi bantuan dengan sasaran pengeluaran minimum sebanyak 25 kg sebulan dengan pendapatan sebanyak RM5,000 sebulan. Berdasarkan rekod Jabatan Pertanian sehingga kini, terdapat 717 usahawan yang terlibat dalam industri penternakan dan pengeluaran madu kelulut. Daripada jumlah tersebut, seramai 20 peserta telah dibantu di bawah program Agripreneur Muda berjumlah RM300,000 di dalam bentuk input serta seperti beehive, sarang dan bongkar untuk pemeliharaan dan pengeluaran madu kelulut. Selain daripada itu, Kementerian turut menawarkan perkhidmatan pengembangan extension service seperti khidmat nasihat teknikal dan latihan serta pemindahan teknologi. Perkhidmatan ini diberikan secara langsung kepada pengusaha madu kelulut di peringkat negeri dan daerah oleh pegawai pertanian DOA dan penyelidik MARDI. Semoga dengan usaha ini yang dilaksanakan oleh kementerian dapat mempersiapkan pengusaha madu kelulut negara dalam membekalkan madu kelulut yang memenuhi piawaian dan kualiti standing di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila soalan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas penjelasan yang begitu komprehensif dan menunjukkan bahawa madu kelulut adalah merupakan satu bidang yang mempunyai potensi yang amat besar. Cuma soalan saya di sini ialah kita melihat tadi Yang Berhormat Menteri menyebutkan ada 700 lebih players dalam bidang ini dan soalan saya ialah sejauh mana mereka ini digabungkan untuk menjadi satu pengeluar yang dinaungi oleh agensi di mana segala produk-produk mereka itu dikumpulkan dan dibuat satu bentuk production pasaran di peringkat negara. Itu satu. Yang kedua, adakah pihak kementerian mempunyai cadangan untuk mewujudkan ladang-ladang kelulut ini secara estate supaya kita dapat menghasilkan produk kelulut ini secara konstan dan juga boleh dijenamakan sebagai jenama Malaysia. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Saya terima baik dengan apa cadangan daripada Tasik Gelugor. Kita tahu bahawa madu kelulut buat masa sekarang dia diusahakan oleh individu di dalam kampung dan juga players-players yang ditempatkan di merata tempat. Jadi ada kekangan sedikit dari segi menyediakan sebagai estate, tapi kita akan explore ya bagaimana menyusun supaya dia lebih produktif dan konsisten
Tetapi kita tahu bahawa madu kelulut ni kita deal with bees, ya. Dia bukan manufacturing, ya. Kita tidak boleh manufacture secara sistematik, dan kita perlu penyelidik kita daripada MARDI. Dia tengah memikir bagaimana buat koloni. Dia ada cara untuk memperbanyakkan koloni. Ini semuanya dalam penyelidikan penyelidik kita di MARDI. Dari segi 717 peserta ni, mereka ni diberi hemat extension service oleh DOA dan juga MARDI, dan mereka selalu dibimbing supaya mereka boleh maju ke depan. Dan kita harap ada penyertaan yang lebih banyak supaya kita mempunyai volume, supaya kita boleh menembusi pasaran antarabangsa. Terima kasih. Jempol. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Baling. Terima kasih. 30 saat. Terima kasih Datuk Betul. Terima kasih Menteri kerana mengambil begitu berat kementerian yang berat berkaitan dengan pengusaha madu kelulut. Saya juga di Baling ramai anak-anak muda khususnya yang mengusahakan madu kelulut ini. Jadi tadi dalam pembentangan Yang Berhormat Menteri tadi cukup baiklah jawapan dia tadi. Tapi saya di sini ingin menanyakan berkaitan dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang diambil oleh untuk dalam usaha mengawal dan menstabilkan harga madu ini, madu kelulut, melibatkan pasaran ekspor bagi memastikan penawaran harga di pasaran antarabangsa tidak terlalu rendah hingga merugikan pengusaha-pengusaha. Dan apakah masalah birokrasi dan kekangan yang dihadapi dalam usaha memperluaskan pasaran madu kelulut di peringkat antarabangsa? Dalam 717 orang tu, saya yakin dan percaya lebih 50 daripada Baling. Untuk maklumat Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih. Buat masa sekarang kita masih ada sedikit kekangan, ya, kerana kita belum mendapat kodeks pengiktirafan antarabangsa. Kerana madu kelulut ini dia stingless bee, dan dia di pasaran antarabangsa kita adalah sebagai bees. Jadi kita masih berunding dengan MOH untuk mendapatkan kod untuk kita memasarkan sebagai stingless bee atau part of bees, ya. Ini adalah masalah teknikal yang kita tengah cuba mengatasi, ya. Dan saya juga ingin kita tahu bahawa khasiat tentang madu kelulut, tetapi ramai di antara kita, ya, masih belum minum tiap-tiap hari. Okey, jadi saya pun nak lancar, kalau boleh kita pun kena ada kempen macam sayangi kelulut kita, ya, kelulutku. Better than sawit. Better than is equivalent or better, ya. YB, kita minum sawit je YB. So saya ingin membawakan kepada sini bahawa ini superfood Malaysia. Superfood. Kita buat kongres lah. Something that is good for us. We don't have a lot of superfood. Tapi di Malaysia ni kita sangat bertuah. Kongres Maruah ke Maruah? Ya, cukuplah. Tak apa, jangan politik sangat. Ini Dewan, ya. Kita di Malaysia ni tidak banyak superfood. Dan ini salah satu yang sangat bagus. Dan ini harus, dan saya nak bagi tahu bahawa stingless bee ini dia hanya berada dalam 4 negara sahaja. 4-5 negara sahaja. 1 Malaysia, kedua Brazil, ketiga Filipin, keempat Indonesia. 4 negara saja dan sedikit-sedikit di Afrika. Dan Malaysia adalah yang paling pertama mempunyai standard tentang kelulut. Jadi we are ahead in this industry. Dan kita mahu bahawa we continue to be the leaders in kelulut, dan kita boleh create the downstream, dan saya harap YB di sini minum lebih kelulut dan kita jadi lebih strong, we can minum kelapa sawit and create the market. Domestic market ni sangat penting, ya. Kalau nak kita kena buat kongres lagi satu. Taklah. Pasal salah cukuplah. Okey. Kalau kita mempunyai market yang sangat besar dalam domestik, maka supply akan datang. Kalau supply datang, maka kita mempunyai enough supply untuk penetrate antarabangsa. Ini saranan saya kepada Yang Berhormat sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Tuan Ahmad Fazli bin Syari yang berhormat Pasir Mas. Tuan Di-Pertua, soalan saya di nombor 4. Sila Menteri Pertahanan untuk menjawabnya. Tuan Di-Pertua. Ini tekadar. Kalau kerai kalau buka apa perniagaan pun saya sanggup jadi juru iklannya. Tekadar. Ni T apa ni? Kongsi Kor Agama Angkatan Tentera Kagat berpandukan visi iaitu menjadi penjana kecemerlangan pembangunan kerohanian modal insan Angkatan Tentera Malaysia yang unggul. Berdasarkan visi ini, misi Kagat ialah untuk meningkatkan tahap profesionalisme Angkatan Tentera Malaysia melalui pendidikan Islam dan perkhidmatan keagamaan. Manakala dalam menyumbang terhadap pembangunan modal insan berkaitan aspek spiritual combat power atau menyemai semangat jihad di kalangan warga ATM, ianya adalah melalui dasar pembinaan mental dan kerohanian Islam dalam ATM yang telah diputuskan dalam perintah Majlis Angkatan Tentera bilangan 9 tahun 1990. Abang Mat, kami dah dapat jawapan dah. Kongres apa? PD dah jawab. Kuala Kerau, sila. Berbagai program telah dilaksanakan bagi mencapai objektif dasar tersebut. Seperti, jangan kacau orang nak jawab ni. Program sebab Abang Mat saksi. Emosi, rohani dan intelektual, iaitu Islam, iman dan ihsan, yang bermatlamatkan untuk melatih dan melahirkan anggota ATM yang mampan menerusi pendidikan latihan 4 unsur fitrah kejadian manusia, iaitu jasmani, emosi dan rohani dan intelek secara seimbang bagi merealisasikan aspirasi ATM dalam membina kekuatan rohani anggota. Program operasi perisai akidah bagi membendung ancaman ajaran sesat, pahaman agama yang radikal dan menyeleweng di kalangan anggota. Kursus pendidikan Islam dan Fardhu Ain yang menekankan kepada aspek pengetahuan agama. Kursus cepat baca Al-Quran yang bertujuan membasmi masalah buta Al-Quran di kalangan anggota. Program Semarak Rohani berkonsepkan Rahmatan lil Alamin merupakan program bersepadu yang dilaksanakan oleh Kagat yang melibatkan aktiviti-aktiviti seperti solat berjemaah, kursus jenazah, kelas Al-Quran, program baca Al-Maksurat, program Qiyamul Lail, forum perdana, lain-lain lagi. Supaya dia sebut betul. Kalau maruah, sebut maruah. Tapi kami dah ada jawapan dah, Sebut betul-betul. Ditunjuk pada PD ke? Menteri, bagi tegang sikit Menteri. Ni Abang Mat. Cakap biar terang. Maruah ke baruah? Sebut betul. Maruah ke baruah? Sebab sebutan dengan betul dengan huruf kalimah Arab. Itulah maruah ke baruah. Bagi meningkatkan Cakap biar terang. aspek spiritual combat. Bagi terang Menteri, bagi terang. Tapi PD dah sebut dah. Operasi dah sebut dah. Operasi pihak Kagat telah melaksanakan beberapa program. Biar Ramli dah pesan. Dakwah cakap biar terang. Dan itulah di antara fungsi Kagat. Terima kasih. Jangan ganggu lebih-lebih. Sila soalan tambahan yang pertama, Pasir Mas, 30 saat. Terima kasih Berhormat Menteri. Soalan saya ialah saya mengamati jawapan yang dikemukakan oleh Berhormat Menteri sebentar tadi menyebut berkenaan dengan kursus ataupun pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh Kagat. Tetapi dalam membina spiritual combat power yang mampu diguruni oleh pesaing-pesaing kita dalam keadaan bilangan tentera kita yang sedikit, tidakkah di sana Kagat berhajat atau berhasrat untuk membuat modul yang lebih tersusun? Maknanya apabila tentera menghabiskan satu modul ada siji-siji tertentu supaya tentera ini diwajibkan mengikuti pengajian-pengajian agama seperti ini, dan tidakkah kerajaan berhasrat untuk mengangkat martabat Kagat dengan meletakkan ketua pengarah ini berada di majlis jawatankuasa Panglima atau di majlis Angkatan Tentera atau apa-apa jawatankuasa lebih tinggi? Terima kasih Berhormat Menteri. Sila Menteri menjawabnya. Kagat sentiasa bekerjasama
terutama di bawah Jabatan Perdana Menteri termasuk JAKIM dan sebarang kursus dan sebagainya dibuat secara perbincangan bersama. Secara umumnya, spiritual combat power dan ketahanan jati diri modal insan dengan pengisian keyakinan terhadap Maha Pencipta dan pembuktian kebenaran serta tujuan sebenar dan kerjaya dalam kehidupan. Manakala soal iman Islam, rukun iman, rukun Islam dan ihsan, termasuk bahawa modul ini sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa. KAGAT juga terlibat dalam program-program di peringkat antarabangsa. Misalnya pengarah KAGAT baru pulang daripada Bosnia. Di sana di antara dibincang termasuk berbagai agama yang lain nak menghadapi kumpulan radikal ekstremis. Sebab ekstremis juga berlaku kepada agama lain seperti yang berlaku serangan masjid di New Zealand baru-baru ini. Dan pengarah KAGAT terlibat dalam perbincangan-perbincangan di peringkat antarabangsa untuk mempertingkatkan modul kursus dari masa ke semasa. Untuk orang-orang bukan Islam, ada program-program mereka yang dikhaskan kepada mereka soal membina moral dan sebagainya. Soalan tambahan kedua, saya lihat daripada sebelah sini. Saya jemput yang berhormat Hulu Langat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, pada 28 November 2018, Kor Agama Angkatan Tentera KAGAT telah menerima pengiktirafan dan persijilan ISO 9001-2015 daripada SIRIM. Kita ucapkan tahniah. Cuma soalan saya dipahamkan organisasi KAGAT berada di bawah Tentera Darat. Apakah ATM ada perancangan untuk mewujudkan KAGAT di bawah TLDM dan TUDM supaya dapat dikembangkan dalam bentuk organisasi? Sila Menteri, 1 minit. KAGAT dia di bawah ATM, Angkatan Tentera Malaysia, maka peranannya terlibat dalam ketiga-tiga cabang, iaitu laut, darat dan udara. Dan KAGAT terus memainkan peranan dan nama KAGAT ini di antara pasukan tentera di negara orang Islam, dia di antara yang terulung. Ada unit agamanya dan ia terkenal juga di Bosnia, di Somalia, di Kamboja dan dia masuk pertandingan-pertandingan musabaqah Al-Quran di Arab Saudi, di Iran dan di beberapa tempat yang lain. Dan peranan KAGAT ini menjaga semua cabang-cabang dalam Angkatan Tentera dan tidak perlu ada jawatan yang lain. Karena KAGAT ini telah pun menjalankan tugas dengan agak baik sekarang dan semua cabang Angkatan Tentera memang dilibatkan secara khusus dengan KAGAT ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Tuan Lim Kit Siang Iskandar Puteri. Sebelum itu saya mengalu-alukan pelawat dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor. Dan dengan izin soalan kelima. Sila Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau timbalannya untuk menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Iskandar Puteri. Tuan Yang di-Pertua, permohonan atas talian bagi program penilaian kesediaan ataupun Readiness Assessment RA di bawah dasar Industri Forward ataupun Industri 4.0 telah dilancarkan pada 28 hari bulan Januari 2019. Setakat 22 September 2019, MITI telah menerima sebanyak 623 permohonan daripada syarikat-syarikat di seluruh Malaysia kecuali negeri Perlis. Kerana ini adalah berdasarkan syarikat-syarikat dalam sektor pembuatan. Jadi untuk negeri Perlis mungkin sektor pembuatan tu belum lagi begitu matang. Permohonan tersebut akan melalui tapisan bagi memastikan maklumat yang dinyatakan dalam permohonan adalah benar dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk pecahan permohonan mengikut negeri, saya akan berikan butiran itu secara bertulis kepada Yang Berhormat dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, MITI bersama-sama dengan pihak agensi dan juga Persatuan Syarikat Pembuatan seperti FMM akan terus berganding bahu meneruskan usaha untuk mempromosikan program RA ini.
dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan beralih ke industri 4.0 ke seluruh Malaysia termasuk di negeri Perlis. Tak tahu sama ada Arau ada kat sana. Arau ya. Okey, jadi kalau Arau nak kemukakan program, kita juga boleh bekerjasama. Bagi memastikan ketelusan dan integriti dalam pemilihan syarikat untuk menjalani program RA, saringan ke atas setiap syarikat dibuat melalui jawatan kuasa teknikal dan juga jawatan kuasa pemandu ataupun technical committee dan juga steering committee RA. Jawatan kuasa ini dianggotai oleh wakil-wakil dari kementerian, agensi dan juga industri yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi dan industri. Pemilihan yang dibuat adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan bagi memastikan aspirasi untuk menggalakkan peralihan industri ke industri 4.0 dapat dicapai seperti berikut. Syarikat mestilah bertaraf PKS ataupun SME berdasarkan definisi PKS di bawah SME Corp. Syarikat di dalam sektor pembuatan dan juga perkhidmatan berkaitan dengan pembuatan ataupun manufacturing sector dan manufacturing services sector. Syarikat berdaftar yang ditubuh di bawah Akta Syarikat 2016 memiliki lesen perniagaan atau lesen pengilang yang sah dan juga merupakan syarikat yang telah beroperasi selama sekurang-kurangnya 36 bulan ataupun 3 tahun. Tuan Yang di-Pertua, sehingga 22 September 2019, sebanyak 133 syarikat telah dipilih untuk menjalani program RA yang akan dibiayai sepenuhnya daripada peruntukan kerajaan. Baki 295 permohonan sedang dalam peringkat penjaringan dan juga semakan, dan pecahan dari segi butiran mengikut negeri juga akan diberikan kepada Iskandar Puteri melalui jawapan bertulis. Jadi kami masih lagi buat promosi untuk program RA ini. Jikalau Yang Berhormat nak buat program ini di kawasan-kawasan anda, kita juga boleh bekerjasama dengan pihak MITI bersama dengan pihak Yang Berhormat yang ada di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama, sila Iskandar Puteri. Soalan tambahan, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak kementerian selepas semakan kesediaan dilakukan untuk membantu SME dalam sektor pembuatan dari segi penggunaan teknologi industri 4.0 dalam proses pembuatan? Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan itu. Tuan Yang di-Pertua, ada banyak industri SME dalam sektor pembuatan selepas membuat readiness assessment ni, mereka akan tanya apakah langkah seterusnya, adakah kerajaan akan memberi apa bantuan dari segi kewangan ataupun dari segi peruntukan. Jadi saya nak tegaskan atau bangkitkan dua program yang telah dikemukakan dalam bajet 2019 yang sedang disediakan dan dilaksanakan oleh kementerian. Pertama ialah skim business intervention, di mana up to RM500,000 akan diperuntukkan kepada syarikat yang telah melalui RA ini secara matching grant, iaitu 70% oleh pihak MITI, 30% oleh pihak syarikat untuk menjalankan proses dari segi mempertingkatkan proses pembuatan menggunakan kaedah industri 4.0. Satu lagi program ialah dana pelaburan strategik domestik ataupun DISF, di mana grant akan disediakan, matching grant of up to RM10 million, 10 juta maksimum, di mana 60% akan dikeluarkan oleh kerajaan melalui pihak MAIDA dan 40% akan dikeluarkan oleh pihak industri. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian. 30 saat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker, Timbalan Menteri. PKS di Malaysia ini jumlahnya 907,065 PKS, Yang Berhormat Puan Dickson. 907,065 PKS. Tetapi yang memohon 623. 623 bahagi 907,065 ni 0.07%, 007, macam James Bond. Ini terlalu sedikit, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terlalu sangat sedikit. Kenapa hanya pembuatan? PKS ini ada pembinaan, pelancongan, perkhidmatan, peruncitan.
Bagaimana tentang bidang-bidang yang lain? Saya harap dalam bajet 2020 ini dapatkan peruntukan betul-betul untuk IR 4.0 ini membantu PKS terutama di luar bandar. Tolong jawab. Terima kasih. Pentian. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan yang baik. Bekas Timbalan Menteri MITI. Saya rasa bekas Timbalan Menteri Pontian juga tahu untuk MITI, memang tanggungjawab MITI adalah untuk mempromosikan sektor pembuatan. Jadi untuk sebagai satu contoh, ada daripada lebih kurang 1 juta PKS ni, hanya 50,000 adalah dalam sektor pembuatan. Jadi tetapi pada masa yang sama saya juga mengaku bahawa jumlah yang membuat permohonan untuk RA ini perlu dipertingkatkan lagi. Jadi saya telah cadangkan supaya kita boleh adakan turun padang ataupun roadshow di lebih lagi tempat, termasuk mungkin di tempat yang berhormat di Pontian. Kita selalu boleh bekerjasama dengan sesiapa yang nak meningkatkan prestasi PKS dari segi pembuatan. Untuk yang baki SME yang bukan ataupun PKS yang bukan dalam sektor pembuatan, saya juga setuju bahawa kaedah industri 4.0 perlu diperkenalkan, tetapi ini adalah di bawah bidang kuasa kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Keusahaman. Terima kasih. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Datuk Seri Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim Batang Lupar. Datuk, yang dibetul soalan nombor 6. Sila Menteri Pertanian Industri Asas Tani Datuk Timbalan untuk menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerja-kerja operasi dan penyelenggaraan operation and maintenance yang dijalankan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, antara lainnya adalah kerja pembersihan parit dan tali air, kerja-kerja pemotongan rumput di kawasan Rizab, serta kerja-kerja pembaikan infrastruktur sedia ada bagi membolehkan infrastruktur yang telah dibina dapat mengekalkan fungsinya dan berada pada tahap yang optimum. Sebanyak 84 skim yang merangkumi keluasan 91,601 hektar akan dibuat selenggaraan setiap tahun dengan menggunakan peruntukan yang telah disalurkan oleh kementerian ini. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bahawa operasi dan penyelenggaraan sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Tetapi kerajaan pusat masih sangat sayang kepada Sarawak, kita bagi juga. Okey? Jadi daripada tahun 2016 sehingga 2019, kementerian telah memperuntukkan sebanyak 5.42 juta untuk program penyelenggaraan persekutuan kawasan luar Jelapang kepada JPS Sarawak. Untuk tujuan tersebut, kementerian ini akan menyalurkan sejumlah peruntukan yang sesuai dan munasabah bagi memastikan semua skim pertanian sedia ada dapat diselenggara dengan optimum dan seterusnya memberi kemudahan yang baik kepada para petani untuk menjalankan aktiviti pertanian. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. 30 saat. Terima kasih kerana mengatakan bahawa kementerian atau federal government sangat sayang kepada Sarawak, sebab ini is contained dengan izin di dalam federalisation. Memang harus dipertanggungjawabkan kepada federal. Yang berhormat, terima kasih Yang berhormat. Bayangkan 91,000 hektar yang diagihkan peruntukan sebenarnya 2% daripada peruntukan pembangunan memang tidak mencukupi Yang berhormat. Jadi harapan saya 2% ini kalau dapat bajet akan datang dalam beberapa hari lagi. Kenapa tidak kementerian minta dinaikkan kepada satu kadar yang lebih menasabah? Sebab sekarang ini Yang berhormat adalah kadar dalam RM130 sehektar. Memang tak cukup Yang berhormat untuk menyelenggara 91,000 hektar. Jadi kalau dapat saya mohon bahawa kadar ini dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 1% yang lebih menasabah. Sebab ini Yang berhormat untuk memastikan bahawa kawasan skim-skim pertanian ini
masih subur, masih dapat digunakan untuk pembangunan pertanian. Jadi harapan saya Yang Berhormat supaya kita naikkan ke satu kadar yang lebih baik, iaitu mungkin dalam 10% ke 20% untuk penyelenggaraan ini. Bersetujukah Yang Berhormat kepada cadangan saya? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, kita sayang kepada semua petani. Jadi kita selalunya bantu petani-petani. Kita tahu bahawa ini operasi dan penyelenggaraan di Sarawak ini memang di bawah state list. Dan memang walaupun di bawah state list, kita pun bantu. That's why we don't leave anyone behind. Jadi kalau boleh Yang Berhormat Batang Lupa juga kena cakap dengan Ketua Menteri atau Menteri Pertanian di Sarawak. Mereka mempunyai bajet yang besar di Sarawak, dan tetapi itu adalah permohonan perlu disalurkan kepada mereka, kerana Kementerian Pertanian kita kena jaga seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak juga kita jaga, dan kita sayang kepada petani-petani di sana. Dan untuk maklumat Yang Berhormat Batang Lupa, jangan lupa juga kita ni banyak memberi peruntukan kepada kawasan Yang Berhormat. Contohnya projek-projek pembangunan di Batang Lupa itu sudah mencecah 500 juta ringgit, development fund. So we have been giving a lot to Sarawak. In your kawasan only sudah $500 million. So sometimes kenapa di Kinabatangan tidak ada? Kenapa Sarawak 500 juta? Kita perlu ada a sense of pilih kasih kah? Kita balance jugalah. Kalau Kinabatangan kosong, kenapa dia macam? Nak tanya soalan, bagi soalan. Bukan, saya mau tanya kenapa Sarawak 500 juta, Kinabatangan kosong? Kalau Kinabatangan nak tanya dengan soalan, jangan ni macam ini, Ini tidak, ini banyak tanya soalan ini. Kinabatangan orang lama, tahu apa tu peraturan. Sebab orang lama lah saya tanya. Kalau orang lama baru tanya, masukkan soalan, kita jawab. Kalau tak tahu, jangan kacau kawasan, jangan kacau dewan, Jangan tunjuk bodoh, Okey, ini saya tanya, ini meruah kah beruah? Okey, jadi Batang Lupa, silakan Menteri. We have been very nice and very kind to Batang Lupa. You have so much peruntukan, Jadi kita Yang Berhormat, itu jelapang padi Yang Berhormat, jelapang. Terima kasih. Terima kasih. Itu peruntukan daripada federal, Jelapang padi kita peruntukan daripada federal. Jelapang padi dengan maintenance pun tak tahu perbezaan timbang Menteri Cap. Saya buka untuk pertanyaan tambahan yang kedua. Kinabatangan tak mau tanya? Sila. 30 saat. Terima kasih. Sila. Tadi saya dengar Berhormat Menteri menyatakan peruntukan banyak 500 juta di Sentubung. Di Sabah, di Kinabatangan berapa jumlah peruntukan yang ada? Terima kasih Kinabatangan. Sila. Terima kasih Kinabatangan. Ini caranya kena tanya, tanya soalan. Bawa betul. Tapi kalau boleh tanya soalan, tanya dengan baik, masukkan soalan. Boleh saya tolong jawab tak? Kita akan minta pegawai ambil data-data untuk bagi kepada Kinabatangan. YB jawab. Jadi, saya YB. Kini sekarang kalau tanya macam ini, mana kita ada kita akan sediakan jawapan bertulis untuk Kinabatangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Karupaya Anak Lelaki Mutusami Padang Serai. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Ini bukan berita palsu, tapi berita sebenar. Nombor 7. Sila minta Menteri Dalam Negeri atau Timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada sahabat saya. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini secara bersekali dengan 10 soalan lain yang turut membincangkan isu sama, iaitu berkenaan dengan permohonan kewarganegaraan Malaysia oleh Yang Berhormat Kuala Terengganu bertarikh 18 Oktober 2019, Yang Berhormat Tanjung Malim bertarikh 21 Oktober 2019, Yang Berhormat Sibu bertarikh 24 Oktober 2019, Yang Berhormat Bera bertarikh 24 Oktober 2019, Yang Berhormat Julau bertarikh 6 November 2019, Yang Berhormat Lanang bertarikh 6 November 2019, Yang Berhormat Kuala Nerus bertarikh 21 November 2019, Yang Berhormat Bacok bertarikh 27 November 2019, Yang Berhormat Kubang Krian bertarikh 3 Disember 2019, dan
Yang Berhormat Kelang bertarikh 3 Disember 2019. Mana Tuan Yang di-Pertua izinkan saya jawab panjang sikit. Sila, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan di dalam sidang Dewan Rakyat yang lepas, iaitu bagi tempoh tahun 2013 hingga 2018, sebanyak 111,412 permohonan kewarganegaraan di bawah semua perkara perlembagaan persekutuan telah diterima dan 24,327 permohonan telah pun diluluskan. Statistik berkenaan adalah merangkumi permohonan di bawah semua perkara perlembagaan persekutuan dan bukan hanya permohonan di bawah perkara 15/2 dan perkara 15A perlembagaan persekutuan. Berhubung dengan jumlah permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15/2 dan perkara 15A perlembagaan persekutuan yang telah diluluskan dan dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia dalam tempoh tahun 2013 sehingga 2018 yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat adalah seperti berikut. Perkara 15/2 perlembagaan persekutuan sebanyak 142 permohonan telah diluluskan dan B perkara 15A perlembagaan persekutuan sebanyak 1,683 permohonan telah pun diluluskan. Bagi tempoh tahun 2018 sehingga 15 September 2019 pula, sebanyak 24,466 permohonan kewarganegaraan di bawah semua perkara perlembagaan persekutuan telah diterima. Perincian mengenai permohonan kewarganegaraan yang diterima mengikut kategori di bawah perlembagaan persekutuan adalah seperti berikut. Perkara 15/1 perlembagaan persekutuan adalah sebanyak 4,142 permohonan. Perkara 15/2 perlembagaan persekutuan 2,253 permohonan. Perkara 15A perlembagaan persekutuan 10,328 permohonan. Perkara 16 perlembagaan persekutuan 1,037 permohonan dan perkara 19 perlembagaan persekutuan 6,706 permohonan. Bagi tempoh yang sama, sebanyak 5,784 permohonan telah dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia. Perincian bagi permohonan yang telah dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia mengikut 5 negara asal pemohon yang tertinggi adalah seperti mana berikut. Indonesia 2,028 permohonan, India 548 permohonan, Thailand 416 permohonan, Filipina 239 permohonan dan Vietnam 130 permohonan. Kementerian Dalam Negeri sentiasa prihatin dengan isu dokumentasi dan pengenalan diri dalam kalangan penduduk di negara ini dan antara langkah yang sedang diambil dalam menangani isu permohonan kewarganegaraan selaras dengan peruntukan di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan Citizenship Rules 1964 dengan izin serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, kesah tarafan anak, peraturan imigresen dan lain-lain adalah seperti berikut. Penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan penentuan kewarganegaraan yang mana kewarganegaraan individu ditentukan berdasarkan status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa sewaktu kelahiran. Dan B, pertimbangan terhadap permohonan kewarganegaraan bagi individu berkelayakan sama ada melalui pendaftaran atau penaturalisasian selaras dengan usaha Kementerian Dalam Negeri ke atas penambahbaikan komprehensif terhadap prosedur pengendalian standard ataupun SOP permohonan kewarganegaraan. Kementerian Dalam Negeri telah memuktamadkan pengemaskinian prosedur pengendalian standard ataupun SOP permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan bagi individu berumur 21 tahun. SOP berkenaan yang akan dilaksanakan bermula tahun hadapan mengandungi mekanisme permakluman kepada pemohon berkaitan sebab-sebab sesuatu permohonan kewarganegaraan itu ditolak serta tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan. Yang mana Tuan Yang di-Pertua sebelum ini setiap permohonan yang ditolak tidak dimaklumkan sebab-sebab penolakan. Tempoh pemprosesan permohonan kewarganegaraan yang lengkap diterima bermula pada tahun hadapan adalah seperti mana berikut. Di Jabatan Pendaftaran Negara 3 bulan 14 hari dan di Kementerian Dalam Negeri adalah 8 bulan. Manakala bagi permohonan kewarganegaraan lain di bawah Perlembagaan Persekutuan, fakta dan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh setiap pemohon akan diteliti secara case by case mengikut giliran yang sewajarnya sebelum keputusan dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, tiada tempoh tertentu yang dapat ditetapkan bagi pengeluaran keputusan dan ia berbeza-beza mengikut keperluan kes, termasuklah tempoh mendapatkan laporan tapisan keselamatan yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat, penambahbaikan SOP berkenaan
adalah berdasarkan kepada pematuhan syarat di bawah bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan dan Citizenship Rule 1964 serta turut mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sejadah. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. Dia tak perlu tanya soalan sebab dia tanya dia dah ada jawab dalam soalan Ini tu. hak sila Nombor Panas 7 teruskan. tu, dia dah jawab soalan dia. Dia tak perlu tanya lagi. Terima kasih Menteri, jawapan yang Ada maruah lah. begitu padat dan kemas, dan ini adalah soalan-soalan patut kerja-kerja patut dibuat oleh kerajaan dahulu di mana mereka tidak patuhi lembaga. Soalan saya, bagaimanakah kerajaan akan mengatasi masalah tindakan tidak ada surat beranak kewarganegaraan dan bagi anak-anak yang akan masuki persekolahan dan juga bagi meneruskan pengajian di masa-masa akan datang. Sila Timbalan Menteri jawab 1 minit. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih dengan soalan tambahan tadi. Sebagaimana saya sebut bahawa setiap permohonan itu kita akan lihat. Pemohon kena memohon dahulu. Kemudian kalau ada masalah-masalah dari segi dokumentasi dia, kita akan maklumkan kepada ini, terutama sekali dari segi pengemas kinian, maklumat-maklumat yang mungkin tidak dapat kita terima. Itu yang saya sebutkan tadi, melalui setiap permohonan itu kita akan lihat dari segi sudut kelayakan seseorang, dokumen-dokumen yang disertakan. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Speaker. Bahagian serai pantun kena repair sikit bagi tepat. Yang Berhormat Paulison, minta maaf. Timbalan Speaker, saya 21 Ogos, pasal saya nak sebut pasal Paulison sebentar lagi. 21 Ogos, negara digempar dengan kerosakan sistem di KLA. 24,000 pendatang India dan China masuk Malaysia melalui immigration tanpa kawalan. Saya nak tanya soalan paling ringkas. Daripada 24,000, MAHB arah CAM untuk pertingkat kawalan keselamatan di airport. Tapi lepas 24,000 difahamkan ketika itu. Separuh masuk Negeri Sembilan, masuk Port Dickson. Yang Berhormat Port Dickson banyak berkumpul dekat belakang-belakang pantai itu. Soalan saya, Speaker. Soalan kewarganegaraan. Soalan saya, betul, Yang Berhormat Port Dickson, betul atau tidak 24,000 pendatang ni masuk secara mudah melalui airport, dan ditambah pada Speaker, ditambah pada bulan 9 September 2019 20 orang ditangkap kerana jual MyCard palsu di Pulau Pinang. Lepas tu pula Speaker, ada ahli parlimen yang bela pembelot pengkhianat negara ni. Saya tak tahu ahli parlimen mana. Sebut nama. Julutong tolong jawab. Julutong tak ada. Saya tanya ni, ada ahli parlimen bela pula pengkhianat negara ni. Lepas tu tarik diri pula. Ini kadang-kadang jadi masalah. Jadi saya nak tanya Timbalan Menteri, tolong bagi tahu. Ini rakyat dah tanya banyak ni, kita nak tahu. Dan untuk ketenangan Yang Berhormat Port Dickson supaya tidak terlalu banyak lambakan pendatang ke pantai Port Dickson. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri jawabnya. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya soalan yang diajukan oleh Yang Berhormat ini keluar tajuk. Dia mengenai permohonan kewarganegaraan. Dia tidak berkenaan. Walau bagaimanapun soalan ini boleh ditanyakan pada ketika saya menjawab soalan yang ke-10. Kalau saya jawab sekarang, izinkan saya tidak jawab soalan nombor 10. Tuan Yang di-Pertua. Speaker, ini berkaitan dengan MyCard. Soalan 10 nanti. Soalan nombor 10 nanti tanya soalan itu. Tak jawab je. Yang rakyat dah nak tanya ni. Orang nak tunggu. Soalan perkara yang penting adalah isu yang berkaitan dengan soalan yang Berhormat tanyakan itu. Yang Berhormat. Nanti akan jawab. Saya akan jawab. 24,000 jadi warga negara, 10% penduduk Perlis. Kalau kita kena jadi negara yang bermaruah, kalau yang ini diteruskan, kita akan jadi negara baruah. Speaker kena ikut peraturan, Speaker. Speaker ikut peraturan. Baik. Mana ada Terima maruah? kasih Timbalan Menteri. Timbalan Speaker, Yang Berhormat. Saya akan jawab dalam soalan yang ke-10. Timbalan Speaker, saya nak tanya dua soalan saya berkaitan saya dah bagi peluang Jelebu tanya dan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri. Saya akan jawab dalam soalan ke-10 berkenaan dengan isu itu.
Saya akan jawab juga soalan ke-10 berkenaan isu Dia yang akan jawab pada soalan nombor 10. Sila duduk. Tak je lebu. Sila duduk. Dia lebu, sila duduk. Dia akan jawab nanti pada soalan nombor 10. Sila. Yang berhormat, saya teruskan pertanyaan jawab lisan dengan menjemput Timbalan Speaker, boleh saya nak sebut sikit je. Saya nak bagi tahu sikit je Timbalan Speaker. Tolong dengar. Saya tidak menakan. Sila duduk je lebu. Cuma Tuan Speaker, soalan 10 dia nak masuk TV sudah. Saya jemput Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Yang berhormat Bera. Yang hormat, soalan nombor 8. Sila, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya dari Bera. Bertanya soalan tentang Kongres tak pergi ni? Kementerian ini yang kebetulan yang berhormat sendiri adalah Menteri sebelum larut dan sebelum Kuala Pilah. Ada dua bahagian dalam pertanyaan ini. Pertama, bertanyakan tentang peningkatan kesedaran pengguna dan yang kedua apakah usaha yang dilakukan kementerian. Untuk makluman ahli Dewan, ukuran sama ada kesedaran pengguna meningkat atau tidak kalau mengikut ukuran yang ada di peringkat kementerian adalah pertama, kita tengok dari sudut jumlah aduan yang dibuat. Andaian kita adalah kalau lebih tinggi aduan diterima, bermaksud kesedaran pengguna itu tinggi. Bila kita semak data bermula 2015 sehingga sekarang, kita kekal dengan purata aduan lebih kurang 20,000 setahun. Jadi aduan itu meliputi pelbagai perkara. Harga barang, penipuan perniagaan atas talian, iklan mengelirukan dan segala macam. Yang kedua adalah diukur dari sudut jumlah pemfailan tuntutan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Ini juga menunjukkan tren peningkatan. Tribunal Tuntutan Pengguna adalah satu platform di mana memudahkan rakyat untuk membuat aduan dan mengemukakan tuntutan kalau berlaku penipuan yang mereka alami. Itu lebih cepat daripada mereka menggunakan platform mahkamah sibel biasa. Jadi tren peningkatan ini kita dapati bolehlah kita buat andaian atau kesimpulan adalah merupakan gambaran daripada meningkatnya kesedaran pengguna. Bahagian kedua soalan Bera, apakah usaha yang dilakukan? Usaha yang dilakukan berupa usaha yang berterusan. Yang Muhammad Bera telah turut meninggalkan sistem yang baik dalam kementerian ini dan kita kekalkan, kita berikan penambahbaikan terutama dalam aspek kewujudan kelab-kelab pengguna di institusi pendidikan tinggi dan juga kelab pengguna di peringkat sekolah. Kita juga melihat kerana tren keanggotaan atau keahlian kelab pengguna ini meningkat hasil daripada program advokasi yang dijalankan oleh kementerian dari masa ke semasa. Jadi begitulah reaksi saya terhadap soalan Bera. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat, baru-baru ini heboh di negara kita apabila kempen Buy Muslim First ataupun BMF. Ini merupakan kempen supaya pengguna Muslim membeli produk-produk daripada niaga Muslim dan sebagainya bagi memastikan produk yang mereka perolehi adalah benar-benar halal, tulen dan suci. Soalan saya, sebagai kementerian yang menjaga pengguna, apa pendirian kementerian terhadap kempen ini? Adakah pihak kementerian menganggap ini juga merupakan kempen untuk meningkatkan kesedaran pengguna? Kerana sebelum ini banyak kes-kes penjualan produk-produk yang tidak halal tetapi diletakkan logo halal. Produk yang tidak halal dan mengelirukan banyak dijual di premis-premis perniagaan dan sebagainya. Jadi kempen ini pandangan saya adalah untuk memastikan, untuk mendidik pengguna-pengguna Muslim untuk membuat pilihan yang tepat apabila membuat pembelian. Dan yang kedua,
mendidik pengguna-pengguna Muslim untuk menjaga kepentingan mereka yang selama ini ditipu dengan produk-produk yang tidak halal tetapi mempunyai logo halal. Jadi saya nak tahu, apakah pendirian kementerian terhadap kempen ini? Adakah ini boleh dianggap sebagai kempen untuk kesedaran, meningkatkan kesedaran pengguna? Dan yang ketiga, mungkin Yang Berhormat tidak ada statistik detail hari ini, boleh beri secara bertulis. Berapakah sehingga kini tangkapan dan pendakwaan kepada peniaga-peniaga yang menyalahgunakan logo halal? Terima kasih. 3 pertanyaan tu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Sebagai kementerian yang menjaga perdagangan dalam negeri dan hal ehwal kepenggunaan, prinsip kepada amalan perdagangan yang kita akan sentiasa utamakan adalah perniagaan atau perdagangan itu mestilah hadir dalam iklim persaingan yang sihat, sama ada perniagaan atau perkhidmatan, supaya pengguna atau rakyat terbanyak akan mendapat hasil yang terbaik. Jadi prinsip mengembangkan perdagangan yang menjadi amalan kementerian adalah menggalakkan perdagangan yang bersifat persaingan yang sihat, tidak ada amalan menindas, menekan ataupun mewujudkan persaingan monopoli harga hasil daripada iklim perniagaan yang tidak kondusif. Sudah tentu perdagangan yang menawarkan barangan atau perkhidmatan yang berkualiti, berdaya saing pada harga yang kompetitif. Dan elemen halal ikut menjadi keutamaan. Jadi bergerak di atas landasan ini, maka kementerian ini menerajui satu kempen yang dinamakan kempen beli barangan buatan Malaysia. Oleh kerana rakyat Malaysia itu pelbagai kaum, maka mereka ikut terlibat. Kalau di sana ada produk orang Melayu dan Islam, silakan masuk asal memenuhi prinsip yang kita gariskan. Kalau ada juga perdagangan orang Iban ke, orang Dayak ke, orang Sungai ke, Cina ke, India, silakan dalam kerangka kempen beli barangan buatan Malaysia. Yang Berhormat Bera juga sedia maklum bagaimana ada satu bahagian pembangunan perniagaan di bawah kementerian ini yang dahulu Yang Berhormat pernah terajui, di mana kita membimbing usahawan. Hari ini bilangannya hampir 1,700. Oleh kerana kementerian ini juga mengawal selia sektor runcit, di mana kita ada pasaraya-pasaraya yang bertaraf antarabangsa ataupun lokal. Kita ada Tesco, Giant, Aeon, TF Value Mart, Maidin dan segala macam. Polisi kita adalah kementerian ini pasaraya ini mesti menempatkan 30% produk tempatan. Dan saya boleh sebutkan beberapa success stories. Produk Muslim dan Bumi Putra yang dijual di rangkaian pasaraya antarabangsa di negara kita yang mencipta hasil jualan 7 angka. Jadi ketika kita kempen Buy Malaysia Product, beli barangan buatan Malaysia, ternyata kerana ianya berkualiti, ianya halal, pembungkusan yang menarik, dia dapat menembusi pasaran perdagangan runcit di negara kita. Jadi pendirian kementerian adalah kempen beli barangan buatan Malaysia adalah satu pendekatan yang ideal dalam konteks perdagangan negara kita, di mana kalau ianya berjaya, semua kaum di negara kita akan dapat sama-sama menikmatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Pasir Gudang. Tumpak. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, soalan tambahan saya ialah, adakah kementerian... Yang Berhormat, sekejap. Yang Berhormat, yang soalan ketiga tu nak jawab bertulis ke atau macam mana? Speaker, saya minta maaf, saya terlepas pandang, saya akan jawab secara bertulis kes pelanggaran logo halal. Statistik, baik. Sila, Pasir Gudang teruskan. Ya, terima kasih. 30 saat. Ya, soalan saya Yang Berhormat Menteri, sejauh manakah kementerian Yang Berhormat Menteri mengadakan libat urus atau engagement dengan persatuan-persatuan pengguna seperti FOMCA, Persatuan Pengguna Pulau Pinang dan lain-lain, kerana saya lihat banyak
tulisan-tulisan mereka dalam akhbar yang minta pandangan mereka diambil perhatian. Terima kasih. Sila, Berhormat Menteri. Libat urus ataupun engagement dengan badan-badan pengguna yang disebut oleh Pasir Gudang memang menjadi amalan kementerian. Bahkan kementerian ikut menempatkan mereka dalam beberapa komiti strategik seperti Majlis Tindakan Kos Sara Hidup Negara. Di situ ada wakil-wakil pengguna di dalamnya. Begitu juga dalam Majlis Penasihat Kepenggunaan ada wakil-wakil pengguna di situ. Dan dalam beberapa usaha untuk merumus dan merangka polisi kementerian, pandangan-pandangan mereka sama ada melalui penulisan ataupun kita mendatangi mereka atau mereka mendatangi kita, termasuk FOMCA dan CAP dalam kementerian merangka pendirian tentang termasuk polisi-polisi besar ya, seperti RCEP, CPTPP yang melibatkan perundingan mengenai polisi perdagangan antarabangsa. Input daripada badan-badan atau persatuan pengguna ini adalah pandangan-pandangan yang sentiasa kita ambil kira, bahkan kita masukkan sebagai sebahagian daripada yang kuat mempengaruhi kementerian dalam membentuk polisi kementerian. Terima kasih, Pasir Gudang. Terima kasih, Berhormat Menteri. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Pang Hock Leong, Labis. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 9. Sila Yang Berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa atau timbalannya untuk menjawab. 3 minit. Terima kasih atas soalan yang dibangkitkan oleh Labis. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini sejak 2009 telah melaksanakan audit pematuhan secara berkala bagi memastikan isu penyalahan guna AP dapat diselesaikan. Audit ini juga bertujuan untuk memastikan syarikat-syarikat pegangan AP terbuka mematuhi garis panduan sedia ada yang telah diperketatkan. Syarat-syarat ini termasuk memastikan perniagaan hendaklah dijalankan oleh syarikat AP terbuka sendiri tanpa menggunakan syarikat pengantara ataupun middleman, tiada pelantikan wakil pengedar, tiada penjualan kenderaan kepada syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan kenderaan baru terpakai bagi tujuan penjualan semula, dan juga memastikan bahawa tiada pameran ataupun penyimpanan kenderaan di premis syarikat-syarikat lain yang menjalankan perniagaan kenderaan baru ataupun terpakai. Untuk makluman yang berhormat, dari segi audit ada beberapa jenis di mana kita buat lawatan audit pematuhan ataupun lawatan audit turun padang ataupun lawatan cawangan, dan sejak Mei 2018, beberapa siri audit telah dilakukan seperti berikut. Di Kuala Lumpur dan Selangor, 50 bilangan syarikat telah diaudit. Di Sabah dan Sarawak, 10 syarikat. Di Johor, 10 syarikat. Di Pulau Pinang, 5 syarikat. Dan untuk makluman yang berhormat, bagi tempoh 2017 hingga 2018, bila audit telah dibuat, sebanyak 9 syarikat sedia ada telah disenarai hitamkan kerana melakukan kesalahan berkaitan penyelewengan AP. Untuk mana-mana yang berhormat yang di mana ada misalnya ada kedai ataupun ada syarikat yang menjual kenderaan terpakai di kawasan anda yang boleh dikatakan tidak ada memenuhi syarat untuk menjual kereta AP tetapi memang ketara bahawa mereka ada jual kereta AP, sila laporkan kepada pihak MITI dan kami akan mengambilkan tindakan yang tegas terhadap syarikat-syarikat tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan tersebut. Soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian akan mengumumkan hasil audit yang telah dijalankan atas pembukaan syarat tersebut atau AP supaya rakyat dapat tahu kelayakan sebenar mereka? Terima kasih. Silakan, Mak. Ya, untuk dari segi transparansi kita memang ada niat untuk membuat berikut, tetapi kita juga mesti menilai sama ada implikasi undang-undang
di mana mungkin syarikat ni belum lagi dihabis disiasat dan kalau kita mengumumkan secara publik mereka mungkin akan mengambilkan tindakan undang-undang terhadap MITI. Tetapi selepas semua ini telah diselesaikan, siasatan dan audit diselesaikan, kita memang ada niat untuk memberi maklumat ni secara umum. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan Yang Berhormat Ayazam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri dari MITI. Saya ingin bertanya, saya tertarik dengan jawapan Yang Berhormat kata ada 9 syarikat telah disenarai hitamkan. Itu satu usaha yang baik. Jadi saya nak bertanya Yang Berhormat, sekiranya satu syarikat itu disenarai hitamkan, adakah yang bermaksud dia tidak boleh berurus niaga? Ataupun setakat mana threshold apa yang digunakan kalau syarikat itu disenarai hitamkan sehingga dia digugurkan daripada mendapat AP daripada kementerian. Saya rasa dua perkara itu kita berbeza, berapa lama tempohnya untuk disenarai hitam dan seterusnya digugurkan daripada senarai. Terima kasih. Semua siasatan dan pencarian daripada audit akan melalui proses yang telah ditetapkan. Dan dari segi senarai hitam ni mereka memang akan tindakan akan diambil secara untuk menyekat daripada pemberian AP yang baru, tetapi semua syarikat juga ada hak untuk membuat rayuan dan setiap rayuan akan dinilai on a case by case basis, dan apabila rayuan ni didengar, saya rasa apa yang kita lakukan adalah tindakan yang sesuai akan diambil terhadap setiap syarikat ni. Terima kasih. Nombor 10. Oleh kerana Menteri ingin menjawab soalan nombor 10. Silakan soalan nombor 10. Dipersilakan Yang Berhormat Macang. Jangan lari ya. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Menteri. Baguslah speaker ni. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Macang di atas soalan yang telah diberikan. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi izinkan saya untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan 19 soalan yang lain yang turut membincangkan isu sama, iaitu berkenaan dengan kes penjualan kad pengenalan kepada warga asing oleh Yang Berhormat Baling bertarikh 9 Oktober 2019, Yang Berhormat Kota Baru bertarikh 15 Oktober 2019, Yang Berhormat Rembau bertarikh 15 Oktober 2019, Yang Berhormat Kluang bertarikh 15 Oktober 2019, Yang Berhormat Kuala Kerau bertarikh 21 Oktober 2019, Yang Berhormat Beluran bertarikh 24 Oktober 2019, Yang Berhormat Kanowit bertarikh 31 Oktober 2019. Sebut Yang Berhormat pun penatlah Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Ledang bertarikh 31 Oktober 2019, Yang Berhormat Parit bertarikh 6 November 2019, Yang Berhormat Kuala Terengganu bertarikh 12 November 2019 dan 27 November 2019, Yang Berhormat Greg bertarikh 18 November 2019, Yang Berhormat Jelebu, ini yang Berhormat Jelebu tadi, jawablah ni, bertarikh 18 November 2019, Yang Berhormat Serian bertarikh 21 November 2019, Yang Berhormat Pensiangan bertarikh 27 November 2019, Yang Berhormat Keningau bertarikh 27 November 2019, Yang Berhormat Marang bertarikh 3 Disember 2019, Yang Berhormat Bukit Gantang bertarikh 4 Disember 2019, dan Yang Berhormat Pasir Mas bertarikh 3 Disember 2019. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Dalam Negeri memandang serius kes penjualan kad pengenalan MyKad kepada warga asing yang berlaku di Pulau Pinang baru-baru ini dan tidak akan melindungi mana-mana pegawai kerajaan yang terlibat dalam kes berkenaan. Kuasa penuh telah diberikan kepada polis Diraja Malaysia untuk menyiasat secara menyeluruh agar pihak yang didapati bersalah dapat didakwa. Hukuman bagi kesalahan yang disabitkan adalah bergantung kepada hasil siasatan pihak PDRM, penilaian kes oleh pihak pendakwa raya dan keputusan pihak mahkamah berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa. Berdasarkan siasatan yang dijalankan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Imigresen tahun 1959-63, iaitu tinggal di Malaysia setelah PAS atau permit tamat
atau dibatalkan. Seksyen 12(1)(c) Akta Pasport iaitu menyamar atau mengakui dirinya dengan palsu. Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu dan Seksyen 26E Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Timsom 2007 Pindaan 2010 iaitu dokumen perjalanan atau pengenalan diri fraud. Pihak PDRM telah menangkap 20 orang yang dipercayai terlibat dengan sindiket tersebut bersama beberapa bahan bukti bagi tujuan siasatan. Setelah siasatan lanjut melalui op biru dijalankan, seorang suspek yang merupakan penjawat awam telah dituduh di bawah Seksyen 26E Timsom Seksyen 466 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25/1/I Peraturan Pendaftaran Negara PPPN 1990, manakala 5 tangkapan lain merupakan ahli sindiket telah dituduh di bawah Seksyen 26E Timsom. Ke-6 suspek berkenaan telah dituduh di Mahkamah Tinggi Georgetown Pulau Pinang. Memandangkan siasatan kes ini masih lagi berjalan, pihak PDRM tidak bercadang untuk mendedahkan apa-apa maklumat agar tidak mengganggu PDRM dan Jabatan Pendaftaran Negara mengesan dalang dan pihak-pihak yang terlibat dalam kes berkenaan. Berhubung dengan penambahbaikan Jabatan Pendaftaran Negara, satu mesyuarat jawatan kuasa penambahbaikan sistem penyampaian Jabatan Pendaftaran Negara yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri telah diadakan pada 18 September 2019 dan memutuskan beberapa langkah penambahbaikan serta merta dan strategi memperkemas sistem penyampaian JPN termasuk memperketatkan proses pengendalian standard ataupun SOP sedia ada Jabatan Pendaftaran Negara sebagaimana berikut. Pertama, kelulusan permohonan pendaftaran lewat kelahiran hanya dibuat di Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya bagi permohonan di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian tahun 1957 ataupun Akta 299. Manakala bagi permohonan di bawah Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1951 Sarawak Kep 10 dan Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sabah Kep 123, kelulusan permohonan masing-masing dibuat di Ibu Pejabat JPN Negeri dengan kehadiran wakil daripada Ibu Pejabat JPN sebagai ahli panel. B. Meningkatkan kekerapan proses naziran secara mengejut di semua bahagian di JPN termasuk terhadap vendor yang terlibat bagi memastikan pematuhan semua tata cara yang telah ditetapkan. C. Menambah baik aras keselamatan berperingkat agar tidak lagi boleh diakses dengan mudah oleh semua pegawai, sebaliknya perlu melalui verifikasi daripada pegawai atasan. D. Menukar penempatan pegawai JPN secara pusingan ataupun rotation dengan izin bagi mengelakkan satu-satu pegawai berada di posisi sama lebih daripada 2 tahun untuk menimahkan salah guna kuasa. I. Menyemak dan mengemaskini data rekod kelahiran, kematian dan kad pengenalan di pangkalan sistem JPN bagi mengelakkan penyalahgunaan atau penyelewengan. Dan F. Untuk jangka masa panjang, JPN meneliti cadangan agar diwujudkan bank data ataupun DNA atau kaedah-kaedah biometrik lain untuk dimasukkan dalam sijil kelahiran supaya dapat mengekang penyalahgunaan dokumen berkenaan. Berhubung dengan cadangan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat kes penjualan MyCard seperti yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, pihak PDRM telah diberi kuasa penuh untuk menyiasat secara menyeluruh kes ini agar pihak yang didapati bersalah dapat didakwa. Sehubungan dengan itu, buat masa ini tiada keperluan untuk menubuhkan RCI berasingan bagi menyiasat kes berkenaan. Dan sebagai tambahan, Tuan Yang di-Pertua, sepanjang tempoh 10 tahun bermula 2009 sehingga 2019, Jabatan Pendaftaran Negara telah menjalankan sebanyak 7 operasi membentas kegiatan sindiket penjualan pengeluaran dokumen pengenalan diri palsu. Seramai 8 individu yang bertindak sebagai ejen pengeluaran dokumen pengenalan diri palsu telah ditangkap dan didakwa di bawah Peraturan Pendaftaran Negara tahun 1990. Soalan tambahan pertama, silakan Yang Berhormat Machang. Tuan Speaker, saya sambung balik soalan saya tadi. Soalan tambahan pertama, Machang. Ya, terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tak apalah. Kalau boleh, saya rasa masa tak sempat untuk soalan tambahan. Soalan tambahan tolong masukkan sekali selain daripada apa yang saya nak cakapkan ni.
Tolong masukkan sekali. Saya nak tanya Yang Berhormat, Menteri, setakat ini berapa banyakkah individu yang telah dibatalkan hak kewarganegaraan ekoran daripada isu pengeluaran kad pengenalan palsu ini? Dan juga memandangkan masalah ini adalah masalah yang besar yang melibatkan kesejahteraan, keselamatan negara dan pelbagai pihak membuat tanggapan yang pelbagai terhadap isu ini. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, adakah pihak kementerian bercadang untuk melakukan penambahbaikan terhadap akta yang sedia ada, membawa ke Parlimen pindaan untuk mengenakan hukuman yang lebih berat daripada apa yang terdapat di dalam akta yang ada pada hari ini? Dan jangan lupa masukkan yang sekali. Boleh, Speaker. Saya nak update, tadi dah tanya, dah Speaker Timbalan Menteri kata Jelebu tanya ke nombor 10. Soalan tambahan pertama mesti dia jawab dulu. Silakan Menteri. Disekalikan. Menteri, saya mohon disekalikan. Sebab kita faham keadaan masa. Apa soalan ni? Tadi Speaker yang lain, ni Tan Sri Speaker yang baru. Boleh Tan Sri? Ya, silakan. Dah berubah. Ni Tan Sri Speaker, saya nak perbaharui soalan saya tadi. Yang pertama, saya nak minta pihak kementerian supaya bagi maklumat jelas sama ada betul atau tidak kemasukan apa ni? Betul atau tidak kemasukan 24,000 daripada India dan China pada 21 Ogos sampai 24 Ogos ketika sistem urusan immigration di airport down masa itu. Yang pertama. Yang kedua, saya tanya tadi yakni tentang tangkapan 20 orang ini. Tan Sri Speaker. Pada 20 orang. Tan Sri Speaker. Ya. Atas peraturan, adakah ini peraturan baru di mana boleh dikemukakan dua tambahan soalan oleh dua YB? Adakah ini peraturan baru, Tan Sri Speaker? Ataupun ini kuasa Speaker lah. Duduk. Dan saya dah terima tadi, naklah dijawab bersama ya, supaya meringkaskan keadaan. Ya, silakan. Ini kuasa Speaker, Kota Melaka duduk diamlah. Masa berlalu. Soalan kedua ni, Timbalan Menteri, yang saya tanya tadi pasal 20 orang tangkap ni. Ini soal national security, soal keselamatan negara. Jadi saya fikir wajar untuk ditubuhkan RCI. Dan apakah langkah kementerian untuk teliti, benar-benar teliti soal ini, dan berapa sebenarnya dalam market kita sekarang ni pemegang MyCard palsu yang telah dilakukan oleh culprit yang telah ditangkap ataupun yang belum ditangkap. Dijawab sekali. Termasuk di Sabah, Menteri. Tidak ada soalan tambahan yang lain. Itu yang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Silakan. Ya. Okey, saya jawab Jelebu dululah sebab dia bersemangat tu. Tadi pun dia sudah tanya, so saya jawab dia dulu. Untuk makluman hari yang berhormat, Ketua Pengarah Immigration telah membuat kenyataan bahawa kenyataan itu adalah tidak benar mengenai 24,000 dan 3 juta yang masuk itu. Itu tidak benar. Telah pun dijawab oleh Ketua Pengarah Immigration di dalam media. Ini sudah secara jelas dia telah maklumkan tidak benar ada kemasukan 3 juta masuk melalui airport kita pada ketika sistem airport kita down. Itu tidak benar. 4,000 bukan 3 juta, 24,000 kata. 24,000, sorry. 24,000 tidak benar. Sebab pada masa itu pihak immigration mengambil maklumat penumpang-penumpang yang pelawat-pelawat yang masuk secara manual. Jadi kalau nak dia punya data saya boleh bagi secara bertulis nanti berapa bilangan dia. Tanya sekali mana dia dapat angka tu. Mana? Itulah. Okey. Kemudian saya menjawab tadi Macang berkenaan dengan berapa banyak pengenalan yang kita telah sendara hitamkan. Untuk makluman sehingga hari ini berkenaan dengan kes itu sudah 11 yang kita sendara hitamkan dan proses penyiasatan ini masih lagi kita lakukan. Dan ini kita tidak dapat berikan secara nyata sebab proses penyiasatan masih lagi dilakukan dan 20 orang ini sekarang ini sedang pun didakwa di mahkamah dan dibicarakan. So saya tidak boleh elaborate terlampau banyak dan ingin saya tegaskan di sini bahawa apa yang berlaku hari ini, sistem yang digunakan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ini adalah sistem yang kita warisi daripada dulu. Dan sebab itu tadi yang berhormat kata 6 orang didakwa. Saya tanya balance daripada 20 tu. Tan Sri. Dalam yang berhormat kata tadi 6 ketika menjawab soalan daripada kalau tidak ini akan berterusan berpanjangan tiada kesudahan. Jawab Menteri. Saya sudah sebut tadi ianya dalam siasatan. Sekarang ini 6 sudah didakwa, jadi yang lain sabar dulu.
kita biarkan proses undang-undang itu berjalan, proses siasatan sudah berjalan. Dan kalau di dalam masa hadapan nanti kita merasakan perlu diwujudkan RCI, by all means kita pertimbangkan ke arah itu. Sekarang ini biar PDRM untuk membuat siasatan dahulu. Berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi, saya ulang, saya sambung kembali. Sistem yang kita guna pakai ini adalah sistem yang kita warisi daripada kerajaan dulu. Dan ialah kita memahami hakikat. Menterinya sama ya Bi. Menteri KDN pun dulu sama juga sekarang. Sebab itulah apabila sesuatu isu dan masalah berlaku, itulah sebabnya hari ini kita menyadari hakikat bahawa kita perlu melihat kembali kepada sistem ini. Sebab itu hari ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengurus menilai dan memperkemaskinikan SOP yang akan kita lakukan di masa yang akan datang untuk menambah baik sistem yang sedia ada. Jadi itulah jawapan kepada yang yang telah dibangkitkan tadi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Adakah yang berhormat berbangga tamatlah Tasi yang dipertua. Seterusnya Tasi yang dipertua. usul. Soalan ada satu lagi yang Timbalan Menteri tak jawab. Masa dah habis. Tuan Ketua mengikut peraturan nomor 1, boleh tak mohon mencadangkan Yang Muhammad, boleh tak semua soalan lain dijawab secara lisan yang bagi-bagi hingga dibahas dan diputuskan. Ya. DR 26/2019 Rang Undang-Undang Anti-Bidang Tidak Benar Pemansuhan 2019, Rang Undang-Undang Perlindungan Penderma Makanan 2019 dan Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan Pindaan 2019 di nombor 1, 2 dan 3 seperti yang tertera dalam aturan mesyuarat hari ini, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 10 Oktober 2019. Menyokong? Saya sokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju kata setuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Ya. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 26/2019 Rang Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar Pemansuhan 2019 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat, senarai semalam lebih pendek daripada apa yang berhadapan saya sekarang. Jadi oleh kerana itu masa yang diperuntukkan semalam tidak boleh diperuntukkan hari ini juga. Jadi seperti yang terdapat dalam usul tadi, kita ada 3 RUU yang harus diputuskan hari ini. Jadi saya ingin pendekkan jumlah tempoh masa kepada di antara 10 hingga 15 minit lah, ya. Seorang. Itu memadai. Ya. Malah YB Keluang telah berbesar hati menyatakan kepada saya dia perlu 5 minit saja. Jadi kita adjust lah. Ya. Saya nak 20. 20? Tidak. Saya pun 10. Baik, kita tengoklah ya, yang mengikut keadaan. Jadi saya baca semula senarai. Selepas ini Lembah Pantai, kalau boleh 5 minit. 10 minit, baik. Keluang, selepas itu Paya Besar, 15 minit. 15 lah. 15 minit. Keluang, 5 minit. Kinabatangan, 10 minit. Dengan persetujuan Kinabatangan. Dia memang tegas, cepat. Kuala Kangsar. Yang berhormat Tan Sri. Ya. Yang berhormat Tan Sri, saya nak minta sekejap kebenaran untuk mengalu-alukan kedatangan. Yang berhormat Tan Sri. Saya ahli-ahli yang berhormat sekalian, bersama-sama kita di Dewan yang mulia ini adalah guru dan pelajar Sekolah Menengah Iskandar Shah Perak, Sekretariat Government Dasar dan juga Perkhidmatan Awam Tanjung Malim, serta setiausaha pertama dan pegawai daripada Kedutaan Jepun di Malaysia yang bersama dengan kita. Selamat datang ke Dewan Rakyat Malaysia. Ya, di mana saya tadi? Kuala Kangsar 10 minit ya. 15. Parit 10 minit. Arau 15 lah, Arau 15 minit. Ya. Janji Yang Muhammad.
15 minit. Maran 10 minit. Sibuti semalam, Sibuti 10 minit. Jelutong tak ada. Berapa? Setengah jam tak boleh, 15 minit. Tan Sri Speaker baguslah, siap tanya berapa minit nak cakap. Steady Speaker, memang Speaker yang terbaik lah. Saya ucap terima kasih Tan Sri. Terima kasih kembali. Kita bagi tepukan tangan kepada Speaker. Baik, tanpa melengahkan masa. Walaupun demikian, Ara tak dapat 20 minit. Silakan, saya mungkin janji. Silakan Lembah Pantai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bahas undang-undang yang ada di hadapan kita pada hari ini, pemansuhan anti berita tidak benar. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, isu pokok kepada kenapa kita tidak bersetuju dengan dan rasa perlu dimansuhkan akta tersebut adalah bila kita lihat takrifan berita tidak benar itu terlalu subjektif dan ini memberikan kuasa yang terlalu luas dan terlalu besar kepada pihak kerajaan untuk mentakrif. Dan kalau kita lihat sebelum ni sewaktu dibahaskan undang-undang tersebut pada 29 Mac 2018, Yang Berhormat Paguh pada waktu itu ada membangkitkan satu keadaan di mana sekiranya berita telah dikeluarkan di luar negeri, adakah berita itu tidak benar? Dan dalam kes itu adalah satu laporan daripada Wall Street Journal, Department of Justice Amerika Syarikat berkenaan dengan sejumlah wang 2.6 bilion ringgit yang memasuki akaun pribadi Yang Berhormat Pekan. Dan waktu itu ada pertanyaan, adakah itu berita tidak benar ataupun bagaimana? Dan walhal kita lihat sememangnya ada ruang-ruang dan peluang dan undang-undang yang sedia ada mencukupi untuk kita memahami keadaan dan sekiranya berlaku pelanggaran boleh diambil tindakan. Maka keadaan yang terlalu subjektif ini, yang terlalu luas ini mewujudkan satu peluang adanya satu semangat drakonian dan ini saya rasa dalam semangat Malaysia Baharu kita perlu kikis, kita perlu tukar dan sebenarnya kita boleh gunakan peluang ini bukan sahaja untuk memansuhkan akta-akta yang drakonian yang bersifat kuku besi ataupun terlalu memberikan kuasa kepada pihak kerajaan tanpa timbang tara dan sebagainya. Dan kita lihat apa sebenarnya undang-undang dan alat-alat perundangan yang sedia ada, apakah kekurangan di situ dan apa yang kita boleh usaha untuk baiki. Memang kalau kita lihat Tan Sri Yang Di-Pertua, banyak undang-undang sedia ada yang memang boleh kita guna dan memang telah digunakan. Contohnya Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Kanun Keseksaan Seksyen 499, 500, 501. Ini semua antara undang-undang ataupun antara akta-akta yang boleh digunakan untuk menangani masalah bukan sahaja berita tidak benar tetapi isi kandungan yang bersifat fitnah. Dan sebenarnya apa yang kita harus lihat pada hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kekangan ataupun masalah yang dihadapi yang pernah dibangkitkan contohnya oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, contohnya isu identiti mereka yang mewujudkan akaun-akaun di media sosial dan menggunakan identiti palsu. Ini menyebabkan satu masalah bagi pihak SKMM untuk mengenal pasti siapakah individu-individu sebenar di sebalik akaun-akaun tersebut. Dan baru-baru ini contohnya saya sendiri menjadi mangsa kepada satu ini isu scam tapi bukan isu berita tidak benar tapi isu scam, tapi isunya identiti pemilik nombor telefon tersebut tidak boleh dikenal pasti. Dan di situ mungkin kita perlu lihat mungkin pihak kerajaan apa yang sebenarnya sepatutnya kita lakukan supaya tidak lagi menjadi masalah untuk kita tangani isu ini. Dan semestinya kalau kita lihat Kerajaan Pakatan Harapan memang tidak berkompromi dalam isu keselamatan. Tadi kita dengar Yang Berhormat Timbalan Menteri Dalam Negeri menyatakan dengan jelas tentang isu identiti, isu pendaftaran contohnya. Tapi persoalannya apakah
undang-undang ataupun alat yang ada. Semalam sibuk dikatakan Yang Berhormat Pontian berkata nama beliau telah dimasukkan dalam satu senarai oleh SPRM. Baik, bertemu kembali. Pertanyaan jawab lisan sehingga soalan yang ke-10 sebentar tadi yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Mancang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, yang meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan adakah terdapat sebarang keperluan untuk mengubah sistem dan operasi sedia ada bagi permohonan MyKad sebagai salah satu langkah mengelakkan kes penjualan kad pengenalan kepada warga asing itu terus berulang. Dan pertanyaan ini telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri iaitu Dato' Aziz Zaman. Baik, berbalik kepada soalan pertama yang telah dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Pelan Induk Perlindungan Sosial Kebangsaan bakal diperkenalkan bagi menilai semula keberkesanan bantuan kewangan serta kebajikan di kesemua kementerian. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Majlis Perlindungan Sosial Negara MySPC telah diaktifkan semula untuk menyelaraskan dasar dan program berkaitan. Satu mesyuarat khas juga bagi bincangkan draft pelan tersebut akan diadakan awal Disember depan. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tidak mempunyai kaki tangan pekerja sosial yang mencukupi. Ia mengakibatkan berlakunya ketidakcekapan dalam pengurusan perlindungan sosial. Berdasarkan kajian Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, disebabkan pekerja sosial di JKM berbanding dengan penduduk Malaysia adalah seorang pekerja kepada 8,576 penduduk. Nisbah tersebut besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom dan Singapura. Bagi mengatasinya, Timbalan Perdana Menteri berkata rang undang-undang Akta Profesion Kerja Sosial dijangka dibentangkan Disember ini di Dewan Rakyat bagi mengukuhkan peranan kumpulan sasar. Juga dibincangkan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan NGO bagi menyelesaikan isu kekurangan kaki tangan pekerja sosial. Baik, seterusnya soalan yang kedua yang dianggap paling penting dalam persidangan hari ini iaitu berkenaan dengan program sarapan percuma PSP. Baik, sebanyak 800 juta hingga 1.67 bilion ringgit akan dibelanjakan bagi pelaksanaan program sarapan percuma di sekolah rendah bermula tahun depan iaitu tahun 2020. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, ia merupakan perbelanjaan yang melibatkan tempoh 200 hari persekolahan, jarak sekolah dan meliputi jumlah seramai 2.7 juta murid sekolah rendah di seluruh negara. Tambahnya lagi, pihak kementerian sedang bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta pakar pemakanan untuk memastikan sarapan yang disajikan adalah berkhasiat. Program perintis juga sedang dijalankan di beberapa sekolah dan jangka selesai pada bulan ini. Dr. Mazli menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerai Sabri Aziz di waktu pertanyaan jawab lisan. Di bawah program tersebut juga, guru-guru digalakkan untuk makan bersama dengan murid-murid bagi mengeratkan hubungan guru dan juga murid. Dan pada masa yang sama, guru yang bertugas ketika itu juga turut mendapat makanan secara percuma. Baik, itu merupakan antara pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Baik, untuk mengikuti persidangan secara langsung, anda boleh melayari laman sesama myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Baik, sekian saja langsung dari Parlimen. Saya Muhammad Rasami. Salam hormat.